Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cerita tentang pengumuman ataupun kenyataan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong beberapa bulan ini. In fact, Tuanku telah pun keluarkan kenyataan sebelum diangkat menjadi agung. Beberapa hint ataupun warning telah diberi oleh Tuanku bahawasanya apabila Tuanku naik jadi agung kelak, ini akan berlaku atau ini yang Tuanku akan buat. Ada orang lah yang tidak senang dengan kenyataan atau pengumuman agung. Mereka kata ini melanggar perlembagaan. Seorang agung tidak sepatutnya campur tangan ataupun interfere ataupun terlibat di dalam urusan kerajaan ataupun di dalam pentadbiran negara. Tapi Sri Paduka Baginda sudah jelaskan. Dan sekira ada yang tidak senang, ada yang rasa mereka nak cabar atau menentang tindakan Tuanku ataupun pengumuman Tuanku, maka kita ada ini special court, mahkamah khas yang telah dibentuk oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya seorang raja, sultan ke, agung ke, boleh diseret ke mahkamah dan didakwa ataupun disaman di dalam mahkamah. Sekiranya lah seorang raja tu bertindak di luar undang-undang atau melanggar undang-undang ataupun melanggar perlembagaan Malaysia. Sekira ada yang mereka yang duduk buat statement, saya dah baca banyak artikel-artikel daripada penganalisa politik, dari ramai bukan Melayu lah in fact kan, yang kata tindakan agung ni salah, tindakan agung ni melanggar perlembagaan dan macam-macam, bring it to court. Bawa ke mahkamah. Kita ada mahkamah khas. You boleh file dalam mahkamah khas apa saja tindakan terhadap mana-mana satu raja sekira awak rasa raja tu telah either melanggar undang-undang ataupun melanggar perlembagaan Malaysia. Tapi ringkas cerita, apa yang Tuanku telah berkata atau mengumum semenjak sebelum lagi naik jadi agung, ialah Tuanku tidak akan abaikan negara. Tuanku tidak akan lepas tangan ataupun duduk diam apabila negara, rakyat dan orang Melayu menghadapi kesusahan. Tuanku is going to get involved. Nak kata Tuanku ni campur tangan ke, interfere ke, terlibat ke, ikutlah istilah mana nak guna. But Tuanku yang baru ni lah, agung yang baru ni tidak akan jadi ceremonial, iaitu untuk perhiasan saja. No. This agung is not going to be a mere perhiasan atau ceremonial agung hanya untuk nak buka parlimen, hanya untuk nak beri ucapan hari raya ataupun beri ucapan hari merdeka dan sebagainya. No, he's going to monitor. In fact, agung ada bagi tahulah bahawasanya Tuanku akan minta nak tengok bajet. So bajet untuk tahun depan misalan, bajet 2025, Tuanku nak tengok dan nak tahu di mana duit tu akan datang. Untuk apa duit tu akan dibelanja? Adakah perbelanjaan itu satu pembaziran? Ataupun adakah fokus kerajaan sepatutnya belanja lebih kepada ini dan kurang kepada itu dan sebagainya. So in short, if I may be permitted to use the term, Tuanku Agong is going to be semi-executive di dalam pentadbiran Malaysia. He's not going to be non-executive. Sekarang ni, sistem yang kita ada atau sistem yang telah diamalkan selama ni,
The executive is the Prime Minister. Agong is non-executive. So sekarang ni, Agong is going to be semi-executive, dan walaupun Agong tidak akan misalnya mempengerusikan kabinet atau mempengerusikan mana-mana kementerian, tapi Agong akan main satu peranan sebagai consultant. In a way lah, walaupun sistem tu tidak wujud lah. Tapi tuanku akan main peranan consultant, tuanku akan check and balance tindakan kerajaan dan rancangan kerajaan, dan sekira tuanku rasa ini tak berapa betul, tuanku akan membincang perkara ni ataupun akan membuat pengumuman macam apa yang telah berlaku sekarang. Ramai akan tidak senang dengan ini, baik dari mungkin kerajaan ke dari pembangkang, tapi mereka kena terima hakikat lah. The next 5 years, Malaysia is going to be a very interesting place. The next 5 years, iaitu hingga PRU 16 sekurang-kurangnya. Dan Agong telah sebut pun, selain dari misalan tuanku nak tengok bajet, nak kaji bajet sebelum bajet yang tahun ni sudah dilulus parlimen lah tahun lepas. So at least bajet untuk tahun depan 2025 tu tuanku akan tengok, tuanku akan kaji, dan tuanku akan mungkin komen. Sila-sila tuanku akan titah apa yang sepatut dibuat, apa yang tidak sepatut dibuat. So yeah, very interesting. We are going to see a different era baru di dalam pentadbiran Malaysia yang akan melibatkan bukan saja legislature ataupun parlimen, judiciary, the executive iaitu Putrajaya, tapi the monarchy bukan lagi monarki yang makan tidur saja, bazir duit rakyat. No, monarki yang prihatin tentang keperluan negara, keperluan rakyat, dan apa sepatut dibuat dan apa sepatut tidak dibuat, and so on. So yeah, this is a new era, a new, boleh dikatakan satu sistem barulah, if I can call it a system, di mana rakyat Malaysia kena, you have to be prepared to accept this new way of doing things lah. And macam saya katalah, kalau ada orang yang tak senang dengan ini, pergi mahkamah khas dan challenge tindakan tuanku ataupun rancangan tuanku untuk masa depan. Tuanku kata kita masih dalam honeymoon period, era bulan madu. So it's okay. Selepas honeymoon period ni, tuanku akan masuk gear 2. Sekarang baru gear 1 lah. Tuanku masuk gear 2, 3, 4, 5, seterusnya hingga we are full speed. So this mungkin akan berlaku selepas hari raya ni lah. After hari raya ataupun awal bulan Mei, after the 100 days honeymoon period, tuanku will put his foot down, and mungkin tuanku akan titah Perdana Menteri Anwar Ibrahim menghadap supaya tuanku boleh beri pandangan tentang apa sepatut dibuat. Ada tuanku komen juga bahawasanya SPRM ni sepatut terletak di bawah Agong. Maknanya SPRM ni report ke Agong. So sekarang ni di sistem ni SPRM ni, kita tak tahulah siapa yang in charge. Ada ke institusi kehakiman ataupun adakah ini di bawah Kementerian Menteri Dalam Negeri ataupun directly under Putrajaya, pejabat Perdana Menteri. So sekira Agong ambil alih peranan untuk monitor lah. Dia tidak, Agong tidak akan jadi dia punya commissioner lah. Commissioner ni Azam Baki. Tapi maknanya sekira Agong ni memain peranan as the watchdog. So kita ada watchdog. Watchdog tu SPRM. So sekarang ni watchdog akan ada watchdog.
So this new watchdog will watch the watch, will watch the watchdog, and then mana mungkin apa yang SPRM buat, tindakan-tindakan SPRM ni kena ikut titah tuanku. So yalah, SPRM mungkin tidak lagi boleh jadi mana alat politik dan sebagainya. Mana kalau tuanku nak be above politik, focus more on the administration, bermaknanya we are going to see changes also di dalam SPRM. Ini saya my feeling lah, if that's what's going to happen. Tapi tuanku ada kata SPRM sepatutnya report. So now we are seeing a different Agong, ya. We are seeing a proaktif Agong. Satu Agong yang tidak takut untuk menyatakan kebenaran, tidak takut memberi pandangan, dan tidak takut maknanya campur tangan ataupun terlibat di dalam apa-apa yang tuanku rasa ialah untuk kebaikan negara dan kebaikan rakyat. So be prepared, Malaysians. The honeymoon still on. Honeymoon not over. Lepas raya lah. Maybe awal Mei ke atau end of April ke, the honeymoon is over. And we are going to see a different Agong and a different administration and orang politik lah. Baik pembangkang ke, baik apa ni kerajaan ke, mereka kena terimalah hakikat bahawasanya we are entering a new era. Kita sekarang ni masuk satu era baru, di mana this Agong yang hanya makan tidur saja is over. We are going to have an Agong who is going to monitor what's happening in the country. Yang terbaru sekali tuanku telah komen is tentang isu stokin yang ada kalimah Allah tu. Walaupun ada orang yang mempolitikkan, ada orang yang kata ini benda kecil aja, benda yang sengaja dibesarkan, tapi yang sebenar is not really that big issue. But tuanku punya kenyataan is very clear. This is very serious. Ini bukan perkara kecil. Adakah benda tu sengaja dibuat ataupun satu kesilapan? It does not matter whether on purpose or mistake. As far as tuanku Agong is concerned, is very serious and tindakan perlu diambil. So sekarang ni kerajaan perlu bertindak atas isu stokin kalimah Allah ni mengikut titah Agong. And don't forget, titah Agong ni you boleh cabar, of course. Kalau you nak, you boleh guna undang-undang, you boleh guna perlembagaan sebagai dia punya alasan untuk cabar. But I suggest daripada you orang banyak cakap ni, dalam internet lah, dalam TikTok lah, dalam apa sekalipun, if you feel that this is, you cannot accept this, you tak boleh terima the new proaktif Agong punya ni, you challenge lah. Tak payah cakap banyak, and kita tengok lah whether you, nombor satu, berani tidak challenge, nombor dua, challenge you tu berjaya atau tidak. If not, I suggest you just shut up and let the whole thing happen. Assalamualaikum. Salam sejahtera.